Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam sesi pertama. InsyaAllah selepas sesi ini saya ada satu lagi sesi bersama Azni dan juga Irina. Kita akan lihat kepada analisa pasaran. Jadi sesi saya sejak semalam kita tukar format sikit untuk Khamis dan Jumaat, di mana 1 jam pertama ni saya akan cover topik dan selepas tu kita akan buat analisa pasaran bersama dengan Azni. Jadi jadi 1 jam ni cuma kepada topik. Jadi topik kita pada hari ini kepercayaan dagangan semakan realiti, sambungan daripada apa topik yang kita bincangkan semalam, iaitu pembentukan minda seorang. Disclaimer dahulu, risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Waalaikumsalam Kimi, Pian dan rakan-rakan yang lain. Kat mana kita? Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah buat lebih daripada 20 tahun. Wassalam Mirul. Okey, jadi kita sambung daripada semalam. Semalam kita sentuh mengenai pembentukan minda seorang pedagang. Topik ni nampak kadang-kadang ramai yang tengok dia sebagai leceh. Apa kita nak cerita pasal kita nak trade, yes. Tapi kita kena approach dagangan tu bukannya hanya melihat kepada pasaran. Sebaliknya, elemen yang paling penting dalam dagangan adalah persiapan kita ni. Saya dah ceritakan semalam mengenai pengalaman saya sendiri, di mana saya ingat trading tu cuma market. Dia bukan pasal market. Starting up dia daripada kita. Kita kena siapkan diri kita, dan ini kita kena approach dia dengan melihat ia sebagai perniagaan. Sering kita dengar apa itu dagangan sebagai perniagaan. Ia cuma satu perniagaan online. Anda sedang berdagang instrumen-instrumen di pasaran kewangan. Sama ada anda trade forex, anda trade saham, anda trade apa juga. Ini adalah dagangan online di mana anda menggunakan platform di broker untuk masuk dalam pasaran. Itu dia. Jadi persiapan kita ni adalah yang penting. Kita dah sentuh mengenai pembinaan proses tu. Jadi ia bermula daripada diri kita. Itu yang paling penting. Kat mana saya punya pen ni pun saya dah tak ingat kat mana. Kejap. Show taskbar. Kat mana dia? Pen dia dah hilang lah pula. Enter. Okey. Jadi dia terdiri daripada dua. Yang pertama daripada sudut kita, yang kedua daripada sudut pasaran. Jadi kita dah sentuh benda ni semalam, dan hari ini kita akan bincangkan lebih mendalam lagi mengenai kepercayaan tu. Sebab kita ni adalah elemen yang paling penting. Kita yang execute trade, kita yang belajar macam-macam. Tanya diri anda sendiri, sejauh mana anda disiplin pakai sistem dagangan yang anda dah kuasai. Jadi ini adalah something yang amat-amat penting. So kita dah cerita semalam mengenai inventory diri ni. Kita lihat kepada apa yang kita tawarkan untuk kita menjana daripada pasaran tu. Dan terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah penetapan kepercayaan. Yang kedua, kita akan bincangkan pada minggu depan mengenai modal, apa yang kita perlu lakukan. Dan yang ketiga adalah mengenai jadual masa yang kita peruntukkan untuk melihat kepada pasaran. Jadi kita mula daripada hari ini kepada penetapan kepercayaan. Dalam dagangan ni ada jarang yang kita dengar teknik tu betul, teknik tu salah. Dia tak ada teknik salah. Semua teknik cuba untuk menjana duit. The thing is,
kepercayaan ni ada yang betul, ada yang salah. Itu something yang kita kena terima. Dan ini adalah jendela kita kepada dunia nyata, kepada kenyataan dalam dagangan. Sering kita zaman ni dengan akses yang kita ada kepada internet, akses yang kita ada kepada media sosial, kita sering dibombat ataupun didedahkan kepada pelbagai benda yang tak masuk akal. Trading tu mudah. Kalau mudah, trading ni adalah bidang profesional. Simple. Ia adalah satu yang dibuat oleh banks, dan pemain utama dia adalah bank-bank besar ni. Dan bukannya kita tak pernah go against bank besar, tak pernah. Kita cuma banyak kalinya kita go against kita. Jadi untuk nak kawal benda ni, lihat diri kita. Itu anda tak akan dapat nak kalahkan bank. Tak kisahlah bank tu melabur dalam sektor apa ke, letak apa ke, kita tak akan dapat lawan bank. Tak ada. Yang inilah yang kita kena terima. Kita tak ada lawan broker, kita tak ada lawan trader lain, kita cuma lawan diri kita. Ayat-ayat kayangan. Trading ni dia teknik tu mudah. Teknik adalah benda berulang-ulang yang anda buat. Anda nampak pembentukan macam ni, anda masuk pasaran. Dan kebanyakannya kita dengar, oh ikut teknik tu MC. Dia bukan pasal teknik. Dia MC sebab tak kawal risiko. Itu saja. Kita tetapkan risiko kita, kita ikut pengawalan risiko kita. Itu dia. Jadi untuk nak ikut benda tu, inilah sebabnya kepercayaan kita ni kena betul. Trading ni kaya. Antara benda-benda dia lah. Nak kaya trade. Nak kaya melabur. Tak semua orang boleh buat benda tu. Sebab itu kita kena kenal diri kita. Dan trading itself, kalau tanya saya, ia bukan untuk semua orang. Anda kena tahu anda tak dapat trade sekarang. Jangan bila dah terciduk, dah banyak duit habis, then baru anda sedar, oh trading ni bukan untuk kita. Inilah benda dia, realiti dia. Ini saya nak cerita pasal realiti dia. Jadi dalam diri kita ni ada dua jenis kepintaran. Yang pertama adalah kepintaran mengenal pasti dan juga mengawal emosi. Itu dikenali sebagai kita punya emotional quotient, EQ. Yang IQ ni kita biasa dengar kepintaran diri kita. Maksud dia pengetahuan kita ni adalah IQ. Tetapi yang penting dalam dagangan ni adalah kepada EQ. Dia bukannya hanya kepada kita tahu. Bukannya kita tak tahu langsung. Anda cuma cukup untuk tahu apa yang perlu dalam sistem anda. Anda tak perlu tahu semua benda dalam trading sebab anda tak akan tahu semua benda dalam trading. Saya sendiri setiap hari belajar daripada pasaran, membaca. Bukannya cuba untuk tahu semua benda, cuma kepada minat, kepada bidang ini. Tetapi saya sedar bahawa saya tak akan tahu semua benda. Kita kena terima benda tu. Tetapi dalam dagangan kita tak perlu tahu semua benda. Anda tak akan contohnya yang banyak mempunyai pergerakan dalam pasaran, terutamanya untuk currency, sebenarnya adalah kepada pergerakan interest rate. Jadi interest rate itu sendiri terbahagi kepada banyak. Yang satu adalah polisi, yang kedua adalah kepada market rate, dan yang ketiga adalah kepada bank punya rate. Yang banyak mempunyai pergerakan adalah bank punya rate ataupun interbank punya rate. Dan ada pergerakan harian dia, ada short term interest rate dan sebagainya. Kita tak akan dapat tahu benda tu keseluruhannya. Tapi cukup kalau anda cuma tahu apa yang sesuai kepada sistem anda. Di sinilah kenapa pengawalan emosi itu lebih penting daripada anda nak tahu semua benda. Bukannya kata nak tahu semua benda tu tak penting. Penting tapi tak perlu. Tu dia. Jadi sebab itulah kajian mendapati pedagang yang mempunyai kawalan emosi ataupun emotional quotient yang tinggi
mempunyai prestasi dagangan yang lebih baik daripada mereka yang tahu semua benda. Okey? Dan di sinilah kenapa untuk anda tanya diri kita sendiri, berapa banyak teknik yang anda dah kuasai, berapa banyak benda yang kita dah belajar, tetapi sejauh mana kita disiplin nak pakai satu sistem yang kita dah faham, kita dah belajar, nak apply dia dan cuma pakai dia berkali-kali, berulang-ulang. Biasanya saya sendiri, saya ceritakan apa pengalaman saya sendiri. Kalau cerita pasal belajar teknik, teknik pertama yang saya belajar, yang paling simple adalah, saya rasa ramai trader pun belajar yang ini, iaitu moving average crossover dan bersama dengan oscillator. Kalau tak silap saya, stokastik atau RSI. Dan apabila cross, RSI berada dalam overbought ataupun oversold, kita ikut arah. Kalau dia dalam oversold, kita cari untuk buy bila moving average crossover. Dan pakai mula-mula, pakai 2-3 kali profit, lepas tu loss. 2-3 kali loss, dah teknik ni tak bagus, cari teknik lain. Jadi butterfly trader. Dalam masa seminggu tu saya rasa saya belajar 3 teknik. Pada waktu tu susah nak cari. Itu untuk saham lah. Dan susah. Pada waktu tu untuk futures. Untuk dagangan futures. Kalau tak silap saya banyak trade coffee pada waktu tu. Dan duk tukar. Hari ni kita pakai support resistance, lusa kita pakai Fibo, tulat kita pakai CRS kan. Ni benda-benda dia. The thing is, adakah satu loss menyatakan bahawa satu sistem tu tak bagus? Kena terima, tak ada sistem yang sempurna. Tak ada. Kalau ada, saya tak ada kat sini. Pian tak ada kat sini. Kimi tak ada kat sini. Amirul tak ada kat sini. Semua kita tak ada kat sini. Itu benda pertama yang kita kena terima. Jadi, di sinilah kenapa untuk kita nak faham, nak tahu, kita kena tahu apakah prestasi sesuatu sistem sebelum kita menggunakan dia dalam pasaran sebenar. Sebab itu kita sering dengar, try kat demo. Masalahnya apa yang sering kita dengar dekat luar adalah letak duit dulu baru ada feel. Kalau itu yang anda cari dan anda mencari cara nak feel macam tu, dagangan ni basically feel itulah yang memusnahkan kita, dan feel kita ni naik dan turun. Apa yang feel tu? Feel dia kepada duit. Dan masalahnya duit kita jumlah dia naik dan turun. Awal bulan baru terima gaji, feel dia tinggi sikit, boleh kawal sikit kalau loss, boleh terima sikit. Tengah bulan dah setengah macam ni, loss sikit tak boleh terima, tukar teknik kan, nak cover untuk hujung bulan. Itu basic dia. Di sinilah kenapa kita kena ada satu keyakinan kepada dagangan, kepada diri kita, kepada sistem yang kita pakai untuk melahirkan disiplin dalam dagangan. Dan kunci dia adalah kita belajar percaya kepada diri kita. Bukan hanya kepada teknik, sebaliknya kita percaya kepada plan kita, kita percaya kepada objektif kita yang seharusnya kita ada apabila kita membuat dagangan. Ini yang penting. Jadi, saya dah kongsikan semalam mengenai exercises yang perlu anda buat. Yang ini, sepatutnya slide ni kat depan. Saya tukar dahulu. Di mana kita kena tetapkan kepercayaan kita. Apa yang anda buat adalah buat benda ni. Try buat dia, saya dah kongsikan semalam, untuk tempoh 3 bulan. 3 bulan. Bulan pertama tu buat tiap-tiap minggu. InsyaAllah, ini akan membantu anda untuk melihat ke dalam. Kalau orang tanya kepada saya, bang, macam mana nak trade? Saya nampak soalan pertama dalam ni tadi adalah cara menantikan mata wang. Itu adalah last. Yang pertama adalah buat benda ni. Kalau tanya saya, bang, nak start trading ni macam mana? Buat benda ni dulu. Buat benda ni dahulu. Buat dia dalam tempoh 3 bulan. Jangan letak duit lagi. Anda boleh trade demo, main-main dengan dia.
Main, trade, main. Jangan trade, jangan letak duit betul dahulu. Biarpun dah demo anda daripada 100,000 dah jadi 18 bilion ke, 500 bilion ke, oh boleh aku trade ni. Tak. Buat benda ni dahulu. Buat benda ni dahulu. Seriously, ia adalah satu yang amat-amat membantu. Tulis 20 ke 30 kepercayaan yang anda ada kepada dagangan. Peruntukkan 1 jam pada hari Sabtu ataupun pada hari Ahad. Untuk fasa pertama, buat dia secara mingguan. Bukan belajar teknik. Buat benda ni dahulu. Buat dia secara mingguan. Tiap-tiap Sabtu atau Ahad, untuk 1 bulan pertama, anda akan ada 4. Anda akan ada 4 benda ni. Dan jangan refer yang lama. Tiru diri sendiri. Tak. Apa yang anda buat, tulis je. Apa yang anda terfikir, apa yang anda dengar pasal dagangan ni pada diri anda. Tulis je dia. 20, 30, kalau lebih lagi bagus. Tulis 1 jam tu, duduk, buat dia. Kalau ada tanya saya, macam mana nak mula dagangan, ini tempat dia. Buat benda ni. Nampak macam remeh. Nampak macam mengarut. Try buat dia. Bagi yourself, kalau anda dapati masih terumbang ambing, naik turun, turunnya banyak, naiknya sikit, buat benda ni dahulu. Buat benda ni dahulu. Lepas tu, untuk bulan kedua, buat dia 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, peruntukkan 1 jam, tulis je dia. Tulis apakah kepercayaan dagangan yang saya ada. Saya percaya kepada teknik scalping. Apa yang anda perolehi, masuk cepat, keluar cepat. Betul ke tak betul, tulis. Tulis je. Tak ada benda betul, tak ada benda salah kat sini. Sebab anda sedang nak kenal diri anda. Tulis dia. Lepas tu, di sini anda akan ada 2. Okey? Dan pada bulan ketiga, anda buat 1. Buat 1. Dalam sebulan tu buat 1. Pilih 1 minggu, buat. Dan apabila anda dah ada 7 set benda ni, anda tengok apakah kepercayaan yang anda nampak berguna, apakah kepercayaan yang menghadkan diri anda. Betul, dia seriously, sebabnya banyak terutamanya mereka yang dah lama. Seriously. Ini kalau anda nak reset balik, kalau aku boleh nak start balik, macam mana aku nak reset balik otak aku ni, buat benda ni. Buat benda ni terutamanya mereka yang lama. Saya tak kisah baru ke, lama ke, sebab saya sendiri buat benda ni pada tahun 2011. Bayangkan dari tahun 97 sehinggalah tahun 2011 baru saya jumpa benda ni. 14 tahun. 14 tahun. Naik turun dalam bidang dagangan. 14 tahun baru saya mula buat benda ni. Kalau anda tanya apa yang mengubah saya, benda ni. Saya dah jumpa market dynamic pada tahun 2009, 10, 11. Kita final version dia 2011. But yang mengubah saya adalah exercise ini. Naik turun. Masalahnya, saya ada sistem dagangan. Saya nak ikut dia payah. Teknik dah ada. Nak yakin kita dah pakai dia, kita dah forward test, dah back test. Okey, nampak cara nak pakai dia. Dan ramai kat sini pun dah nampak macam mana nak buat kan. Untuk dynamic, untuk 3711 sistem kan, dah nampak macam mana nak pakai dia kan. But the thing is, bila anda buka chart kadang-kadang, hoi, ini kalau ikut teknik ni boleh ni, nampak? Even kalau saya sendiri ini kalau teknik satu lagi boleh masuk. Nampak? Benda-benda tu kalau saya duk tenung chart, start tengok. Ni boleh ni engulfing, Ini something yang boleh pakai ni. Kita nampak benda yang tak ada dalam sistem yang kita duk pakai ataupun kita campur aduk kan. Ni masalah dia.
Unless anda campur adukkan dan anda dah test dia dan anda jadikan dia satu sistem lain. Dan anda peruntukkan position sizing model yang lain untuk dia. Dan dia menjadi satu sistem baru, anda trade dia. Tapi kalau tiba-tiba buka chart, anda sedang trade satu sistem, tiba-tiba buka, ni kalau ikut teknik hari tu boleh masuk ni. Ni something yang seriously buat dia. Anda akan dapati jauh cara anda berfikir pada mula-mula minggu pertama anda buat benda ni dan pada bila last anda buat benda ni. 3 bulan je. 3 bulan je. Saya masih buat dia tiap-tiap minggu. Itu untuk saya. Sebab saya ni susah nak macam mana? Degil. Ada lagi kepercayaan dalam diri saya yang saya susah nak tukar. Dan ini adalah kepada trust dalam diri kita. Ini adalah something yang kita kena, untuk saya sendiri, saya buat dia tiap-tiap minggu. Untuk saya keep inline dengan apa yang saya nak dalam pasaran. Untuk inline kepada objektif saya. Itu untuk saya. Anda tak perlu buat dia untuk tiap-tiap minggu. Tak perlu. Tetapi at least buat dia untuk 3 bulan. InsyaAllah. Dari situ, anda akan nampak, revisit balik. Bila keluar daripada time horizon tu, yes, revisit balik. Ini adalah something dokumen dan kalau bagi mereka yang ada dalam server Discord, anda lihat balik kepada siri 1 dan siri 2 tu revision dia. Okey? Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita sedar kepercayaan yang kita dalam diri kita. Selepas tu kita tahu apakah kepercayaan yang standard dalam market. Jadi siapa datang dengan standard ni? Jadi apa yang kita ada few resources, antaranya adalah daripada kajian yang dijalankan oleh Sam Elder, dan dia mendapati pedagang-pedagang yang berjaya ni, mereka berdagang tak sama cara. Teknik lain-lain, instrumen lain-lain. Pasaran dia tak sama, akses dia tak sama, modal tak sama, customer dia tak sama, market dia semua tak sama. Tetapi mereka ni berjaya dan apa yang beliau dapati adalah pedagang-pedagang yang berjaya ni mempunyai satu system of belief yang lebih kurang sama. Yang pertama, kita bertanggungjawab kepada prestasi diri kita. Kita mempunyai kawalan kepada hala tuju kewangan kita. Kita yang in control. Sebab itu saya selalu canangkan, jangan ikut-ikut orang. Oh, Zul enter yang ni, aku nak enter. Kalau anda tak nampak dan tak faham, jangan. Buat dia bergantung kepada sistem yang anda faham supaya anda boleh mengulang dia balik. Okey? Bukan kata, okey, ada ni, dia ni buat copy trade, dia ni buat PEM, dia buat MAM or whatever lah. Whatever it is, anda yang bertanggungjawab kepada prestasi portfolio anda. Anda mempunyai kawalan kepada hala tuju kewangan anda. Everything come back kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, objektif anda dalam dagangan hendaklah amat-amat precise dan mendalam. Sebenarnya kalau tanya saya, kalau saya diberi masa 1 tahun ataupun tak kisahlah satu jangka masa untuk memberikan latihan ataupun memberikan mentoring kepada seorang pedagang, separuh, kalau setahun 6 bulan, saya akan fokus kepada ini sahaja. Saya akan fokus kepada pembinaan objektif. Bukannya belajar market dynamic, Elliott Wave, bukan. Sebaliknya, saya akan tekankan kepada pembinaan objektif yang kena kepada diri anda. Dan hari ini tadi saya dah naikkan siri 4 dalam anda punya siri pembentukan proses dagangan. Anda boleh lihat dekat server Discord tu, ada kat sana. Dan insyaAllah dalam minggu depan saya akan naikkan yang nombor 5. Okey. Bina objektif yang mendalam.
Bila anda nak letak duit, tak kisah harta $10 ke, $5 ke, $100 lagilah kalau anda letak yang banyak. Letakkan apa dan kenapa anda berdagang. Memahami sebab. Ya, semua orang berdagang untuk buat duit. That is a given. Berapa? Kalau jadi duit ke mana? Sasaran nak buat berapa? Kalau rugi macam mana? Bilanya yang kita katakan kita rugi? Ini adalah asas dalam mana-mana pelaburan, mana-mana dagangan. Anda memahami apa yang anda nak. Anda tahu apa yang anda nak. Kalau dia tak jadi, apa yang kita maksudkan dengan tak jadi? Kalau dia rugi, apa yang kita maksudkan dengan rugi? 100 dah loss $20, tinggal $80. Adakah itu merosakkan portfolio anda ataupun itu sebahagian daripada kos dalam sistem anda? Nyatakan dengan jelas. Nyatakan dengan jelas, ya, had kerugian yang jelas, stop dia kat mana, ya. Berapa sebenarnya yang anda nak letakkan? Kalau nak cuba, berapa yang anda nak cuba? Had mana yang anda mencuba, anda akan stop. Jangan terus sampai. Seperti saya sebut awal tadi, dagangan bukan untuk semua orang. Kita sering dengar, the trading ni untuk semua orang. Kau ambil je robot ni, letak duit, jadi duit. Kalau semudah itu, kita tak ada sesi ni kat sini. Kalau semudah itu, tak ada sesi. Tak ada. Orang yang jual robot pun tak ada. Sebab buat apa dia nak jual kat orang kan? Benda-benda tu. Manual trade, EA, mana satu bagus? Dua-dua bagus. Dua-dua cuba untuk buat duit. Dua-dua bagus. Ya? Tapi sebagai pengguna, sebagai pedagang, anda memahami sebab. Letakkan sebab. Ya? Saya trade nak buat duit. Sebab apa duit tu? Untuk apa? Adakah untuk anda bersara awal, nak pergi haji ke, nak beli rumah ke, nak apa ke? Letakkan. Ya? Berapa yang anda nak? Berapa sebenarnya? Satu nombor. Sebab tanpa nombor ni anda tak akan dapat kata, aku dah separuh nak sampai aku punya sasaran. Dan letakkan, kalau rugi, banyak ni aku rugi, itu adalah tak limit. Ya? Stop dahulu. Tengok balik, apa yang aku kena buat. Jangan sampai rugi habis. Ataupun kalau anda sanggup rugi habis, okey, ni sampai rugi habis, nyatakan dengan jelas. Dan bangunkan model size posisi. Ini akan kita bincangkan pada minggu depan. Sebab itu saya setuju dengan kita punya format macam sekarang ni, Pian. Sebab kalau kita buat analisa pasaran, saya susah nak habiskan kita punya silibus ni. Tapi minggu depan, Isnin sampai Rabu, kita akan buat macam biasa. Tapi minggu depan kita cuti Chinese New Year kan, 2 hari. Jadi insyaAllah kita tersempat cover lah. Okey. Bangunkan model size posisi. Kita akan ceritakan apa itu model size posisi. Anda cuma dapat membuat model size posisi sekiranya anda tahu sistem yang anda guna pakai. Kejap. Selasa dan Rabu cuti. Betul lah. Selasa dan Rabu cuti. Saya ni cuti tak suka. Kacau kita punya jadual. Okey, kacau saya punya silibus. Saya pun tak tahu nak buat apa kalau cuti kan. Itulah. Sebab sama je market buka. Jadi saya punya jadual tu sama je. Cumanya lebih banyak ruang masa dengan keluarga. Tapi sama je. Next week banyak cuti, campur cuti wilayah. Kita ikut Selangor, jadi tak cuti. Alhamdulillah. 1 hari bulan kan cuti wilayah. Kita tak cuti. Sesi kita ada. Cuti wilayah kita cuti tak Irina? Irina dia dengar cuti dia cepat sikit. 1 hari bulan kan. 1 hari bulan tu hari apa? Selasa. Selasa. Jadi memang kita cuti lah. Okey. Jadi letakkan untuk nak bangun model size posisi ni, anda kena tahu sistem anda. Anda kena dah test dia berapa kali position yang dia masuk, berapa anda punya had kerugian
yang anda sanggup tanggung, baru dapat anda nak bangunkan model saiz posisi. Ini kita akan bincangkan insya-Allah pada Khamis depan mengenai model saiz posisi, dan juga pada Isnin kita sempat cover sekejap untuk yang ni. Tetapi itu adalah amat-amat penting. Risiko adalah something yang anda akan ambil. Bila the moment anda letakkan duit dalam dagangan, anda depo, itu dah risk. Siapa pernah jumpa Irina kat sini? Siapa pernah jumpa saya? Tak ramai. Anda letak dekat XM. The moment anda letakkan luar daripada poket anda, itu dah satu risiko. Itu benda pertama. Bukan saya kata tak selamat, cumanya itu satu risiko yang anda kena faham. Nombor dua, the moment anda masuk dalam pasaran, the first thing yang anda fikir, duit tu dah hilang. The moment anda letak dalam pasaran, jangan cuma tengok untung. The first mindset yang anda kena ada, okey, aku letakkan jumlah ini untuk menjana sejumlah ini. Itu yang jarang dipikir oleh seorang, jarang orang fikir benda tu. Dia cuma nampak untung, ni boleh, ni set up, ni cantik. The moment anda letak, dan itulah yang berkaitan dengan risk reward. The moment anda, okey, aku sanggup letakkan $10 untuk buat berapa banyak. Pian pun tak pernah jumpa kan, Pian? Kita kena terima kerugian dalam dagangan sebagai sebahagian daripada dagangan tu sendiri. Itu memang nature sistem. Tak ada sistem 100%. Dan jarang yang kita nampak sistem yang perform over 85% untuk jangka panjang. Jarang. Setahun mungkin, 2 tahun, tetapi over 3 tahun, nak tengok sistem yang memberikan pulangan yang mempunyai kadar kejayaan melangkaui 85%, saya tak pernah jumpa lagi. Dekat tempat-tempat lain kita sering tengok. Tetapi kalau kita ikut kepada sistem yang lengkap, maksudnya SL ada, TP ada, yang tak ada SL tu jangan ceritalah. Itu kalau dia float, dia pergi bank in, tahan float sampai market, alhamdulillah, selamat, recover. Itu tak dapat nak cakap lah. Sementara tu berpeluh kan. Kita cerita yang nyata lah. Okey. Jadi kita kena terima, dalam dagangan tu ada kerugian, dan itu part of nature dalam sistem kita. Itu something yang memang sebahagian. Tak ada sistem 100%. Sebab itu anda kena test out. Any sistem yang anda belajar, jangan percaya kepada orang punya testimoni, jangan percaya kepada orang punya result. Sebaliknya, anda sendiri pakai dia. Anda nyatakan, dia kena buat banyak ini, baru aku ngam dengan cara aku. MLM yang untung terus. Ada MLM yang bagus. Okey. Menerima kerugian sebagai sebahagian daripada dagangan. Itu memang dia. Penyesuaian kaedah dagangan dengan jenis pasaran. Kita kenal pasti jenis pasaran. Kalau sistem yang kita duk cover dalam kita punya, dalam siri saya, kita bercakap mengenai 3, 7, 11. 3, 7, 11 ni adalah correction. Ini adalah korektif. Bila kita menyatakan correction berlaku, kena ada trend. Waalaikumsalam, Fi. Sebelum kita nak katakan pembetulan berlaku dalam pasaran, trend kena berlaku. Jadi, kenal pasti teknik yang kena dengan pasaran berkenaan. 3, 7, 11, bila market sideways, dia hancus. Bila market trending, macam sekarang dolar, cantik. Masuk, cantik. Masuk, cantik. Masa market tengah trending. Masa market tak trend, habis. Dia tak sesuai apabila market tak trending. Jadi anda kena tunggu kepada trend. Kenal pasti jenis pasaran untuk satu teknik berkenaan. Laraskan strategi anda sesuai dengan apa yang anda lihat dalam pasaran. Dan bersedia, kalau anda silap perubahan trend,
market tengah trending bertukar menjadi sideways, apa yang anda nak buat? Apa yang anda natijah, apa yang anda katakan itu dah jadi sideways market? Jadi anda kena ada benda ni dalam sistem anda. Ini kita akan masukkan dalam siri pembentukan strategi dagangan yang saya akan kongsikan kepada anda dalam siri-siri berikutnya. Okey, fahamkan yang berikut. Kita capai objektif dagangan kita, untung dan objektif kerugian sekiranya rugi, bukannya menerusi teknik, bukannya menerusi position dagangan masuk dalam pasaran. Sebaliknya, menerusi size position. Sekali lagi saya ulang. Kita mencapai objektif dagangan kita menerusi model size posisi. Bukannya posisi dagangan, bukan teknik. Teknik tu cuma benda berulang. Kalau tak masuk market macam mana? Memang kena masuk market, position dagangan kena ada. Tetapi anda mencapai objektif anda menerusi pemahaman bagaimana cara anda mengagihkan equity anda untuk mencapai. Maksudnya macam inilah. Anda nak buka kedai. Contoh sama, anda buka satu kedai. Okey? Dan anda sasarkan, okey, saya keluar tiap-tiap bulan RM2,000. Ya? Saya nak dalam tempoh 3 bulan, jadi jumlah ni dah jadi 6,000. Okey. Saya akan membuat keuntungan sebanyak 1,000. Itu dalam tempoh 3 bulan. Ini adalah perolehan, bukan perolehan. Kalau perolehan kita menjana sebanyak 7,000 kasar, dah tolak kita punya modal apa semua, kita untung 1,000. Ya. Jadi bagaimana anda menggunakan yang 2,000 sebulan ni supaya kedai anda menjana income? Sama dengan trading. Sama dengan trading. Bayangkan kalau anda, okey, bulan kedua, untung tiba-tiba untung berganda, untung 800 dah. Wah, dekat-dekat ni. Hentak sekali. Anda naikkan gaji orang, anda pergi kumpul stok banyak-banyak, kan? Belum apa-apa, anda letak hentak sekali 6,000. Ya? Nasib labu untuk naik, nasib bagus naik, nasib tak bagus tenggelam terus kedai. Sama dalam dagangan. Benda sama. Ya? Rancangkan bagaimana anda menggunakan equity anda. Kita faham jumlah modal yang anda akan risikokan dan bila kita akan menaikkan penggunaan modal ataupun menurunkan penggunaan modal bergantung kepada prestasi sistem dagangan anda. Benda sama dalam mana-mana pelaburan. Anda dapati benda tu menguntungkan, anda naikkan jumlah dia. Anda dapati benda tu merugikan, anda turunkan jumlah yang anda letakkan. Benda sama. Di sinilah kenapa kita kena ada kaedah untuk memahami prestasi sistem dagangan. Kita akan cover benda ni pada minggu depan mengenai R multiple dan juga mengenai expectancy system. Anda kena simpan benda ni untuk semua teknik ataupun sistem dagangan yang anda guna pakai. Kena ada. Okey? Fahamkan mengenai prestasi sistem anda, fahamkan mengenai model ataupun teknik yang anda gunakan dalam pasaran, dan anda nak teknik berkenaan, sistem berkenaan memiliki kelebihan ke atas pasar. Kita cuma tahu benda tu kalau kita simpan rekod. Anda dia tak dapat cuma tengok duit dalam akaun. Yes, naik. Ini yang lazim berlaku. 10 kali trade, 8 kali BE, 1 kali kena TP, dan TP ni entah apa jadi market pergi jauh. 1 tak ada SL, habis semua. Berapa kali pernah buat benda ni? Berapa kali pernah buat benda ni? Tanya diri kita, 8 kali kita cut loss
BE dia tak pergi ningnong, ambil 10 sen, ambil 20 sen, ambil $2, ambil $20, ambil $200, sikit. Lepas tu satu full. Untung beribu. Sekali lagi, hilang semua. Tanya diri kita berapa kali cycle tu berlaku. Dan saya ceritakan benda ni berdasarkan pengalaman saya sendiri. Sebelum saya jumpa yang tu tadi mengenai kepercayaan dagangan ni. Sebabnya saya tak dapat susah nak ikut sistem. 3711 bagus. 2011 market trending. Waktu tu adalah kepada, kalau tak silap saya, saya pun dah tak ingat apa cerita dia. Saya pun dah tak ingat. Greece ke apa. Saya pun dah tak ingat. Waktu-waktu tu lah. Dan masuk market tak ikut teknik, tiba-tiba pakai teknik lain. Benda-benda ni dulu di Bintulu, kedai makan, pernah cuba. Modal 20,000 dalam 2-5 tahun boleh buat 100,000. Tapi badan jadi tak okey. Tu salah satu consideration yang kita kena fikir juga, Sunbi. Selain daripada untung duit, kesihatan. Ni adalah benda yang kita kena ada dalam ni. Okey. Memiliki kelebihan ke atas pasaran, fahamkan apakah prestasi sebenar sistem anda berdasarkan ekspektansi. Kedekut nak loss. Okey, ekspektansi. Maksud ekspektansi ni, satu entry sistem anda letakkan, katalah anda berada dalam fasa 1, phase 1, anda punya position sizing model. Anda katakan, okey, selagi dia tak sampai satu jumlah, aku akan trade banyak ini. Katalah US dollar $10. Kalau stop loss, kena hilang $10. Dan setiap $10 yang anda dagangkan dalam fasa 1, sekali trade, berapa yang anda dapat secara puratanya. Itu ekspektasi. Nak tahu dia, anda bahagikan dengan jumlah dagangan. Contohnya, 5 kali trade, ada untung, ada rugi. Kalau rugi adalah negatif 1 R ataupun $10. Kalau untung $10, itu plus 1 R. Jadi anda campurkan semua R ni dan bahagikan dengan 5, kalau 5 kali trade, berapa dia punya average ataupun jangkaan untuk satu entry. $10. Setiap entry boleh buat $3. Itu 0.3 R. Itu ekspektasi. Kita akan pergi lebih dalam lagi benda ni. Itu sebahagian daripada model pasaran anda. Yang kedua adalah kepada sistem yang anda pakai. Kalau sebagai simple, kalau tanya saya, sebagai retail trader, asas dia kita ikut trend. Kita ikut trend. Saya tak cari sideway market. Sideway market, saya tak trade. Simple. Sebabnya, sebagai retail trader, kita cari kepada ikut arah pasaran. Itu je. Anda tak ubah arah pasaran. Anda cuma ikut arah pasaran. Sideway market, atas sell, bawah buy, saya tak buat benda tu. Sebab saya mencari market yang ada arah. Itu je. Okey. Kaedah masuk pasaran mudah. Kaedah masuk pasaran mudah. Dengan kaedah masuk pasaran yang jelas, saya cuma tunggu kepada 3 wave correction. End of the correction, kita masuk. Kita boleh bertindak dengan yakin. Saya tak jenis yang tunggu confirmation. Kalau teknik anda tunggu confirmation, tak salah. Maksudnya, saya tak tunggu CRS. Sebab, menggunakan CRS, anda tak dapat guna limit order. Faham tak? Itu sebab dia. Adakah CRS salah? Tak. Kalau anda guna CRS, the only thing yang anda dapat adalah gunakan stop order. Jadi itu dapat. Contohnya macam engulfing kan. Anda ada satu bear punya ni dekat support, dan kita ada satu bull punya candle. Okey. Nak masuk, ada yang gunakan cara ni. Kalau nak guna limit order. Masalahnya kalau time frame kecil, dia tak dapat.
Contohnya 50% of engulfing, dia nak masuk 50%. Ni bukan refer teknik siapa-siapa. Ini adalah benda lazim. Ataupun dia gunakan kad bawah, dan kad bawah ni sebagai stop loss. Mana kita punya ni? Bawah ni sebagai stop loss bawah 10 pk. 50% sebagai limit order, dan atas daripada ni 5. Okey. Bagus kalau memang anda buat benda berulang. Adakah ini salah? Tak salah. Macam-macam teknik yang ada. Kalau tanya saya bagus tak? Semua bagus. Asalkan anda tahu ekspektansi dia. The thing is buat benda yang mudah. Okay? The thing is, dalam trading, it's not about the position. It's about the risk. Itu yang kita kena tahu. It's not about letakkan position tu tak penting. Risiko yang anda letakkan apabila anda letakkan posisi itu yang penting. Ya, berapa banyak anda kena, sebab itu saya tak letakkan saya tak letakkan instant execution ataupun market execution, sebab anda tak akan mampu mengira risiko dengan cara ada yang gunakan 1000 kita letakkan 0.1 cara tu anda tak dapat katakan trading ni kalau stop loss kena $10. Tak dapat. Sebab anda tak dapat kira dia punya position sizing yang ngam dengan dia. Sebab itu saya gunakan limit order. Itu sebabnya. Stop order itu mungkin salah satu lagi cara kalau anda menggunakan CRS. Tapi kalau anda menggunakan time frame yang kecil, ini mungkin tak lepas spread. Itu sebabnya saya tak gunakan CRS. Anda nampak chart saya menggunakan bar chart. Tapi cara ni betul ke tak betul? Terpulang kepada anda. Yang betulnya adalah anda mengikut dia dan berulang-ulang. Posisi tidak sepenting pengurusan dagangan. Sebabnya bila rugi anda tahu apa nak buat. Bila untung anda ada plan yang anda akan buat. Kaedah keluar pasaran tu yang kena lengkap. Stop loss asal, take profit asal untuk anda nak tahu risk reward. Aku letak $10. Berapa paling sikit minimum yang ini boleh pergi? Dalam sistem kita dah nyatakan paling kurang banyak ni baru kita masuk. Saya gunakan 1/3. Tanpa mengetahui nisbah risk reward, pulangan dan risiko, anda tak akan dapat nak tahu berapa sebenarnya prestasi sistem anda. Tak dapat. Dan anda kena ada kaedah melindungi keuntungan. Apa benda yang berulang yang anda buat? Membiarkan posisi untung berterusan. Hari ini sahaja semalam saya dengan Azmi ada bincang mengenai UCAP kan. Macam mana nak re-entry. Siapa? Rafiq, siapa? Fikri. Siapa tanya semalam? Kat mana? Dan hari ni awal pagi tadi duk tanya, bang dah boleh keluar tak UCAT? Sepatutnya the moment anda masuk, anda dah ada tempat keluar. Bukannya bila dah masuk baru cari tempat keluar. Sepatutnya. Okey, kita akan bincang dalam sesi bersama Azmi mengenai UCAT nanti. Menutup posisi rugi. Kalau anda duk tenung tiap 5 minit tengok ni float positif pun susah. Rugi pun susah, tutup dia. The moment dagangan tu mengganggu hidup anda, goreng ikan jadi ayam. Macam mana tu? Anda fikir sendiri. Otak tak function. Untung salah, rugi salah. Kalau itu berlaku kepada anda, tutup. The moment dagangan ni anda attach, itu menunjukkan attachment anda kepada posisi. Kalau itu berlaku, tutup dia. Jangan biarkan dagangan ni mengawal hidup anda. Nak makan, tak dapat. Nak minum, cat kat sini. Nak driving. Kalau ada head-up display tu, kalau boleh, dia punya ni macam jet fighter, dia letakkan dia punya ni dekat cermin depan. Pengsan kita. Fikirkan. Tak lama lagi memang dah ada dah teknologi tu. Dan ada kawan saya buat. Kereta dia cat kat depan. Macam mana dia driving, saya pun tak tahu. Pening kepala. Okey. Jadi jangan buat benda itulah. Ini adalah perniagaan serius. Ini bukan benda yang main-main, bukan hobi. Hobi cost money, simple.
Hobby cost money. Ya. Kita uruskan dagangan kita seperti perniagaan. Jangan uruskan dagangan anda macam anda bekerja sebagai trader. Faham tak? Apa beza dia? Bekerja sebagai seorang trader, anda kena ada posisi. Mengurus sebagai perniagaan, anda cuma masuk posisi bila pasaran memberikan apa yang kita nak. Itu beza dia. Bagi mereka yang bekerja sebagai trader, anda ada kota yang anda kena langsaikan, kena penuhi. Ya? Itu beza dia. Kalau anda bekerja sebagai seorang trader, katalah dekat desk mana-mana, dan untuk satu house mana-mana ada customer order, dia nak beli 100,000 unit euro kan, pada harga yang dia nak. Okey, pasaran berada pada atas, pada bawah. Naik turun pada sekitar tu. Kerana kita ambil order dia, kita bagi tahu okey, kita boleh bagi kepada dia euro US dollar pada harga sekian-sekian, 1.11 whatever lah yang anda quote kepada dia. Dia pun terima, okey. Dan apa kita buat? Kita buat dollar cost averaging. Itu kalau nak tahu macam mana desk bekerja. Katalah dia macam anda tukar lah, anda pergi dekat money exchange, anda tukar Sing dollar, anda tukar apa-apa duit lah. Katalah kita tukar kepada dolar. Ni satu US dollar sama dengan 4. Katalah customer tu kata saya nak cari 4.3. Okey, dan pada rate semasa dia pergi kepada kita sebab dia yakin kalau dia tukar tempat lain mungkin ada tempat kod dia 4.4. Jadi dia akan pergi kepada bidder, kepada seller yang paling murah. Kita sanggup ambil order dia. Dan dia nak 100,000 dolar. Contoh, kalau anda nak tahu macam mana desk bekerja, terus break kereta. Pengsan. Tengah-tengah buy, baru masuk tak sempat letak stop loss. Head up display dia tengah naik kan. Baru je lampu hijau, baru nak tekan terus break. Turun bawah balik. Pengsan. Okey. 100,000 dolar katalah dia ada 100,000 dolar, dia nak tukar dan kita dapati kita ambil price yang dia nak dan kita bagi kepada dia satu forward contract kan, kita bagi tempoh kepada dia sebanyak seminggu. Itu forward contract kan. Dan sambil tu kita akan cuba untuk beli kalau ada dekat spot harga bawah 4.3. Sambil tu kita akan buat dollar cost averaging. Kalau nak tahu macam mana desk kerja lah, ataupun yang banyaknya adalah kepada something yang kita panggil VWAP, volume weighted average price. Ni adalah kepada salah satu cara dia lah yang dibuat oleh desk. Dia akan tengok kepada berapa banyak transaksi pada certain price, dan dia akan gunakan ini untuk cuba pastikan jumlah yang diperolehi adalah sekitar ataupun di bawah 4.3, barulah ada untung. Kalau nak tahu macam mana desk kerja lah, tak apa. Saya tak nak ceritakan benda tu. Berdagang adalah perniagaan serius, bukan hobi. Itu kunci dia. Uruskan dia sebagai perniagaan dan plan dagangan kita hendaklah meliputi objektif lengkap. Cara kita untuk mengawal psikologi kita, itu yang kita buat kepercayaan tadi. Fahamkan kenapa saya buat dia tiap minggu? Sebab saya trade tiap minggu. Jadi, saya kena ada cara untuk laraskan balik strategi saya, psikologi saya. Itu yang saya buat kepercayaan tadi tiap minggu. Strategi kita yang jelas dan plan sokongan kita yang jelas. Itu yang position sizing model tadi. Rekodkan dagangan anda, kaji dan pantau prestasi sistem anda. Bila anda nak naikkan, bila anda nak turunkan penggunaan equity, dan fahami kejayaan anda dalam dagangan bukan daripada luar, bukan daripada news Trump dah tak ada, Biden dan lain-lain. Dia kepada anda. Luangkan masa anda untuk anda. Faham tak? Jangan, sebab itu saya kalau jumpa kat luar nak cerita market, jarang saya nak cerita kan. Dengan cerita saya mengarut adalah cerita perfume, tu cerita dia. Lain daripada tu nak jumpa saya cerita pasal bang, macam mana nak tengok motif wave, motif wave ikut dekat sini.
Jarang saya nak cerita dekat luar. Sekali-sekala tu adalah kalau yang mencari kan. Okey. Ada kehidupan luar pasaran. Rehat cukup, dagangan tidak mengganggu. Unless ini memang kerja anda. Macam saya, memang kerja saya benda ni. Jadi, saya letakkan dia dalam, kalau nak tahu saya buat benda sama je. Wife saya masak waktu yang sama. Hampir setiap hari. Jadual hari ni ada tukar ke? Pukul berapa dia time. Siap timer. Phone dia siap berbunyi-bunyi. Pukul berapa ayam siap. Pukul berapa ni. Sebab nak ikut rutin. Saya rutin. Amat rutin. Saya buat benda yang sama sahaja. Kalau nak tahu. Dia tengah mengejek kat luar tu. Kambing golek ke makanan tak apalah. Itu boleh. Dia kena ada suap sikit. Luangkan masa lah kepada ni. Jangan cerita trade je. Terutamanya mereka yang buat IB. Trading satu hal. Kawan tu pun IB. Jumpa kat luar semua customer kan. Hidup anda basically benda ni. Saya kenal ramai. Dan basically hampir 16 jam hidup anda kepada benda ni. Jadi kena luangkan masa. Swap atau swap, dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Okey, bersyukur. Sebagai seorang pedagang, anda kena menyedari perkara baik dalam hidup kita. Melihat secara positif. Dan melihat sistem anda, biarpun dia tengah drawdown, anda fahami bahawa itu part of your system. Unless something is going wrong. Sebab itu anda kena lihat prestasi sistem anda. Anda kena tahu bila nak kurangkan penggunaan equity. Anda kena tahu bila nak stop. Jangan dah untung hilang. Sebab itu position sizing model tu kunci dia, bukan teknik. Teknik cuma ambil lah apa-apa teknik, semua bagus. Ini seperti main game, macam main COC lah. Siapa kat sini main COC? Clash of Clans. Kan? Bila kita nak serang tu, kan, multiplayer, sebelum saya dah Legend League tinggi sikit. Bagi multiplayer kan, anda boleh pilih kan siapa yang ada nak serang. Serang yang anda boleh menang kan. Anda katalah town hall anda 12 kan. Search tengok semua dia punya pagar tu, dia punya ni, dinding dia semua emas. Tak payah. Town hall 14. Tak payah serang. Sama seperti trading. Trading ni kita masuk pasaran, bila bergerak seperti apa kita nak. Dia tak bergerak seperti apa kita nak, jangan masuk. Itu je. Yin. 2 minit lagi nak habis. Astaghfirullahalazim. Okey. Jadi kita tetapkan peraturan yang kita nak. Jadi itu dia. Jangan buat benda yang kita tak dapat nak. Kita ada kawalan kepada dua benda. Sistem yang kita pakai dan duit yang kita letak. Dua tu je. Ya, jangan masuk benda yang kita tak dapat nak ni. Dia tak ada dalam sistem kita masuk. Itu masalah. Jadi kita akan bincangkan lebih lanjut mengenai pasaran selepas ni bersama dengan Azni. Jadi kita akan berhenti di sini untuk topik ni. Minggu depan kita akan sambung dia. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, insya-Allah